Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Okey, hari ini saya akan bincangkan tentang jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat ataupun desentralisasi dan langkah-langkah ke arahnya di negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939. Jadi dalam soalan ini ada dua perkara. Pertama, sebab mengapa pengagihan kuasa pusat itu dilaksanakan oleh British. Dan yang kedua, kita menerangkan langkah-langkah ataupun usaha-usaha yang dibuat oleh beberapa pihak seperti Pusat Jaya Tinggi dan juga setiausaha kerajaan pada waktu itu dalam usahanya untuk melaksanakan apa dikatakan sebagai pengagihan kuasa pusat sehinggalah tahun 1939. Para pelajar, dalam soalan ada 4 perkara penting yang mesti kita faham. Pertama, lagi segi tugasan. Kedua, kehendak soalan. Ketiga, latar tempat. Dan keempat, latar masa. Jadi keempat elemen ini mesti ada dalam soalan untuk memastikan kita dapat memahami dan menjawab soalan itu dengan lebih baik. Okey, mari kita memahami soalan ini. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat dan langkah-langkah ke arahnya di negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939. Di dalam soalan ini, yang pertama dari segi tugasan. Tugasannya jelaskan. Ini kita hanya menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan, iaitu kehendak soalan, sebab-sebab pengagihan kuasa pusat, dan yang kedua, langkah-langkah ke arah pengagihan kuasa pusat itu di negeri-negeri Melayu Bersekutu sebagai tempatnya, dan sehingga tahun 1939 itu adalah dari segi latar masanya. Dia ada beberapa perkara yang perlu kita faham sebelum kita menjawab suatu soalan. Pertama, dari segi tugasan. Tugasannya jelas. Ini menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan. Kita perlu jelaskan tentang sebab-sebab pengagihan kuasa pusat. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan pengagihan kuasa pusat? Kuasa daripada kerajaan pusat diagihkan semula kepada kerajaan negeri. Itu dipanggil pengagihan kuasa pusat kepada peringkat negeri. Ini kepada kerajaan negeri. Sebab mengapa perlunya pengagihan kuasa pusat ini? Itu yang pertama perlu kita jelaskan. Kedua, kita perlu jelaskan langkah-langkah ke arah desentralisasi tadi, yang berlaku di negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Yang dipanggil negeri-negeri Melayu Bersekutu melalui Persekutuan 1896. Jadi kita perlu jelaskan bagaimana pengagihan kuasa daripada peringkat pusat di Kuala Lumpur itu kepada negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Daripada 1896 sehinggalah tahun 1939. Ini sebagai latar masa tempat di mana kita perlu menerangkan sebab dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan British pada waktu itu. Dari segi pemarkahan, satu soalan 20 markah. Ini kita perlu menjawab soalan ini dalam masa 30 minit. Jadi dalam masa 30 minit kita boleh jawapan dalam bentuk format esei. Jadi dalam setiap esei mesti ada pengetahuan. Ini akan memberi 8 markah, takulan 6 markah dan juga komunikasi sebanyak 6 markah lagi. Jadi jumlah keseluruhan adalah 20 markah. Jadi bagaimana kita nak mendapat 20 markah ini? Ini dalam masa 30 minit untuk mendapat 20 markah sebagai markah yang cemerlang, dan kita memastikan isi yang kita jawab tadi menepati kehendak soalan. Ini yang tugasan yang diberikan tadi adalah menjelaskan tentang sebab dan juga langkah-langkah ke arah desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat dari tahun 1896 sehinggalah 1939. Jadi bila kita menjawab soalan, pelajar kena faham bahawa jawapan adalah dalam bentuk esei. Jadi bila kita memberi esei, bila pasti kita mengikut format esei, iaitu kita ada pengenalan, kita ada isi dan kita mesti ada penutup. Jadi 3 perkara ini mesti ada dalam esei yang kita jawab dalam masa 30 minit untuk memastikan kita mendapat 20 markah. Jadi jelaskanlah sebab-sebab pengagihan kuasa pusat dan langkah-langkah ke arahnya di negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.